Salam Serakup, ngau salam Sarawakku sayang. Kita datuk benda-benda pengenalan berita di Pemadu Baru TV Sarawak. Kita ngelansak dulu batang berita Sarito. COVID-19, sitik kes positif, Sarawak Meruan berstatus gaduh. Nadai sebut asap meraka Adan di Sarawak, RM6 juta bagi projek bekal air Teluk Melano. Sarawak Sarito ngerikutkan sitik kes positif, lalu untuk ngujung ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak, penyampau 682 kes. Kes ke-682 ianya kes import tik ngawul sikut lelaki peranak menua tik berasal dari Mukah ke baru pulai dari Yaman kenyau 1 Ogos tok tadi. Lelakinya 8 bilun dari Cairo menuju Malaysia dengan padang bilun Kuala Lumpur KLIA Bariti sama sebedau ke Sarawak kenyau 3 Ogos keudah dengan padang bilun Sibu. Pengguna data di Sibu ia lalu dibaik kepalan kuarantin hotel di Sibu bagi berjalan ke kuarantin 14 hari. Nitikasi persa RTK antigen keterubah diperjalai ke kenyau 2 Ogos di Kuala Lumpur ngayan ke pemutus ia negatif. Terjapia kenyau 12 Ogos tu tadi ia berpersa kali kedua RT-PCR COVID-19 bahari ke-10 kuarantin ngayan ke kes ia positif COVID-19. Kes tu nak ngayan ke sebarang kelait lalu diatuk ia dipasuk bawa hospital Sibu kena 13 Ogos bagi berjalan ke perawat berubat. Ia diatuk benung di Patau lalu kes tu benung di Pansir. Nadai sebut asap meraka Adan di Sarawak, pihak Ko-Direktor UPIS Meteorologi Sarawak, Ambun Dindang. Nakak ke Datuk bisik 17 titik hangat dikelala di negeri itu tang tajak pihak. Indeks pengamah angin IPU di Selampur Sarawak akibat tikas manah ngau sedang nakak pukul 3 lemai sari itu. Okey, untuk titik panas di Sarawak pada hari semalam yang kita dapati ialah ada 17 titik panas di Sarawak. Tetapi kita dapati juga indeks pencemaran udara di seluruh Sarawak masih berada dalam keadaan baik dan sederhana baik sehingga pada jam 3 petang hari ini. So ini mungkin disebabkan oleh tidak ada transboundary haze ataupun jerbu rentas sempadan. Disebabkan angin adalah agak lemah. Jadi kita tidak mendapat jerbu daripada titik panas yang berada di luar negara seperti di Kalimantan. Berbangunnya lebuh ditanya tentang cara terdekat diambil bagi mutar ke penangguh sebut asap Tok Sawut ya. Okey, bagi pihak jabatan kita sentiasa memantau keadaan perkembangan jerbu di negara ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. So kita sentiasa berpandukan kepada pelan tindakan jerbu kebangsaan. Apabila berlakunya jerbu teruk yang di mana indeks pencemaran udara ini dalam tahap yang tidak sihat, kita akan melakukan seperti yang dinyatakan di dalam pelan tindakan jerbu kebangsaan, iaitu melakukan pembinaan awan. Tapi saya harap ini tidak berlaku sebab sekarang ini kita sudah di Sarawak terutamanya sudah mula mendapat hujan walaupun tidak lebat dan ini kita jangka akan terus membantulah untuk mengurangkan berlakunya titik panas di negeri kita di Sarawak. Koya ngau penyampau hujan tertinggi oleh mengurangkan titik hangat ke bisik di negeri itu. Perengkah guna ungkup pengelantang semua rakyat. RM6 juta sudah diungkup ke bagi berjalan ke projek bekal air di Teluk Melano. Kut Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Zuari Tun Abah Jopeng, pelin timpoh pandak dekat diatur dulu seraya kengantik grid disambung ke Lundu. We have a master plan based on the state water grid from Bengoh Dam, Kuching to supply water here.
But in the meantime, it takes time for us to implement this project. We have a short-term project under JEBAP as well as the local authority for us to build a temporary source of water that will cost about 6 million while waiting for the main grid to come over to Lulu. Nangkan Kenya, Kukaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Datu, Dato' Amar Jamila Anu, ngau projek tube wellnya perkara tu oleh mutar ke penangguh bekal air ti di tapi pengani di kandang durnya. Projek kata rakyat, projek tube well, pun kita laksanakan sementara kita menunggu nok permanent yang nak dari baru kaya yang saya telah beritahu. Jadi sidak kampung pun jangan mau tahu. Perkena air kadang-kadang ada si, kena grid kita belum sampai dan kita telah berusaha untuk minta sikit duit projek rakyat tu untuk membuat yang sementara. Bisa. Tajak perkara tu semina andak lama ajak, tang pengelancar projek tu boleh dikearap ke mantuk rakyat kelebih lebuh napi musim kemarau. Ada air gunung pergi ke Jelbab kini tu yang baru projek ya tube well untuk menampung lah bila musim kemarau tube well akan kita akan pump air pergi ke Jelbab akan selalu ke dalam kampung. Mudah-mudahan projek akan berjalan lancar lah. Rakyat di Dun Tanjung Datu dipinta Majarat nyukung Perintah Sarawak babaruh Gabungan Parti Sarawak GPS. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Datu, Dato' Amar Jamila Anu madah sekumbangnya dipengaruhi rakyat di sitaknya ia sudah berjalan ke tanggung pengawal Ngau Cakah. Dan kalau kita lihat landscape itu kita akan bercakap hanya di Lulu, termasuk ke semua kalau kelurahannya 3 zon. Kita di N3 Tanjung Datu ada 3 zon. Kita ada zon Sempadi, zon Lulu dan zon Sematan. Dan ketiga-tiga tu kita akan well balance. Kita nangka keutamaan, priority development diberi kita. Oleh kerana itu kita mahu tahu apa hal kena semuanya di Teluk Mano. Kena Teluk Mano adalah satu-satunya tempat turis akan datang. Semua orang pergi nak tahu seni nak pergi ke hujung Sarawak adalah Teluk Mano. Ya, cukup berat lah banyak meh peminta rakyat awak ke ya berjalan ke tanggung pengawas seraya negut ke sukong rakyat ngagai Perintah Negeri Sarawak. Ngerandang jalai Sarawak nuju Revolution Industry 4.0, Palan Penyulut Teknikal Sarawak Sentex Diato udah sedia. Tu olehnya dinyata pengguna pematih digital hasil kerjasama dengan Huawei udah berengkah. Ketua Pemesai Eksekutif Sentek, Syahid Muhammad Hussein, tu bersenutua engkau pemutus Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg di kemerat ke penegap ekonomi digital. Saya nak pesanlah dengan biar Sarawak, utama nak di seluruh Sarawak tu supaya kita mengambil menyahut cabaran YB Ketua Menteri kita untuk bersama-sama kita transformasi Sarawak ke arah digital economy lah. That's the new economy and kita tak boleh terlepas peluang ni. Peluang ni terjadi sekali dalam semua hidup lah. Kalau kita ambil cabaran ni dengan training yang Sentex bawa dengan universiti-universiti yang ada banyak lah institution ni, tapi yang advance program ni hanya dekat Sentex waktu ni, kita akan share dengan institusi lain lah. So we hope all Sarawakians will take this challenge untuk kita move forward dalam digital economy. Berindi hari pematih ti cukup penglandia hari Sarawak ulih diangkat dikena berjalan ke transformation bagi negeri tu. And talent ni very important. Terutama dia untuk kalau foreign investor nak datang, kriteria nombor satu dia ada talent. Macam pergi dekat dengan YAB dulu kita preach university dekat Bill Gates pun. Why Microsoft buat kat situ? Because Cambridge punya brains. So macam Huawei juga dia buat dekat Oxford. Kenapa dia pilih Oxford? Talent. So
So Sarawak ni we can have to produce the talent. Yang lain kemudian. So we need to upgrade people to the level so we can get a lot of people, coming here to invest. So we need to start somewhere, and tomorrow will be the starting point. Entudi kenyak, Sentex Datuk ngesan tanggung pengawal cukup berguna nya di uran tengah antara dua ekonomi pemandu besar dunia ianya China ngau Amerika Syarikat. That's exactly what we play lah. Because on their own, Huawei also cannot bring Eon, they cannot bring IBM, they cannot bring Google, or they cannot bring all these American company. Only with Sentex that you can have Americans and Chinese mix. Because they should learn from Sarawak lah. We have multi-ethnic. We can manage it well, kan? So we have no regard for what you call this international politics lah. Ngembuan penyambung telekomunikasi ngau pengelaju ti deras 5G di pedak ngembuan potensian ngubai hidup rakyat serta nambah ke produktiviti dalam mayu bengkah sukut. Ngau nak malik ke belakang, Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak nak tinggal dalam sukut teknologi bagi nyapai juluk negeri maju. People will be asking why this Abang Jo want to talk about 5G when your 3G and 4G is not there. But then you have to look into the future. We are going towards a developed state, a developed country, and we cannot be left behind in terms of technology. All economic sectors in the future, by the year 2025 up to 2050, will be dominated by technology. Nangkan kenya pengurus kanan Sentex Fahizah Muhammad Ibrahim adahke entinya tes bed 5G tu mujur ia dekat diperjalai di Sarawak lalu diatur keterubah ia di Malaysia. Okey, berkenaan 5G Sarawak testbed, nya adalah testbed yang kolaborasi di antara SDEX, Sentex, Sakofa, Maxis, Huawei dan juga Balsa. So this project adalah boleh dikatakan dengan word yang kita senang faham adalah kita nak eksperimen, kita nak cuba dulu okey bagaimana kita nak implement 5G di Sarawak. Jadi kita start dulu dengan Sentex sebagai lokasi. Jadi 5G kini itu memang dah on air di Sentex, bukan hanya disebut maksudnya memang dah ada antena dekat Sentex dan kita dah mulakan dengan smartphone di mana kita ada use case kita memulakan dengan security. Kita ada CCTV di Sentex sebanyak 4 unit dan kita nak melihat sama ada 5G itu berkesan ke si. So kita mulakan 5G testbed di Sentex selama beberapa bulan. Sekiranya testbed itu berjaya, state akan implementnya di Sarawak di mana-mana tempat yang bersesuaian bagi pihak state lah. Ya yang kita buat di Sentex untuk 5G.
Gunung 128 ikut pengempu tanah hak adat Bumi Putera NCR sama belak nerima surat ngempu tanah ngau cara sah. Pengerami nyerahkan surat ngempu tanah ngagai pengempu Arindur Pakan Seskonya di penyadika Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awan Tengali Hassan di Dewan Masyarakat Pakan kemari. Rasa cukup bertuah bagi rakyat Pakan sini kerana diberi ada Sektor 18 ini. Moga kerajaan terus memberi bagi yang belum dapat. Biarlah semua tanah NCR di kawasan area Pakan ini dibagi semua kepada rakyat yang berada di kawasan sini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada YB kita yang berhormat kerana dia telah memberi kita peluang dan memberi kita surat ini. Semoga kita dapat membangunkan tanah yang telah diberikan kepada rakyat di kawasan Pakan ini supaya dimajukan untuk membuat benda-benda yang berfaedah kepada masyarakat ini. Kang dia tahu minyak kami itu tu kedua kali kenal apa area tu di kawasan KPP dia kalau kedua kali orang Ustaz kayaknya pulai ngaji senam lah dari pulai jadi video lah jadi memang orang membain tadi minyak di sokat perintah sampai nempuh oleh perintah nempuh oleh kerjaan kerjaku tangan kami itu tadi nada ya perintah ngambil kita bertanya lama tu macam sukat kami itu dah. Jadi bakal ni aku mau kurang lebih 2 tahun 3 tahun ya mah. Udah ada perintah sampai. Udah perintah. Sukat udahnya ya tu. Lalu terus sukat mulai di video. Session 18 sudah menurut kami. Ya ni aku dari 8 lalu aku subotnya dah tinggal dah. Kurang lebih ya bisa 2 ekar lah. 2 ekar. Bab pengeraminya penyampau 150 surat hak ngempu tanah di suak ngagai genap ikut penerimanya. Kawang Tengah inisiatif Nyukatu sebengkah hari pengeran Perintah Sarawak tidak berjalan ke ngau cara berenggat. Ya kita telah pun berjaya buat peningkatan secara berita di kawasan bahagian serikit ini melibatkan luas kawasan 170,000 hektar. Ini adalah untuk peringkat pertama dibuat secara dan secara peringkat kedua berdasarkan kepada permohonan mereka di mana tanah mereka sudah disukat secara berbeza warga telah membuatkan bawah seksyen 6 jika ada permintaan mereka yang terlibat kita menjalankan kegiatan dan secara individu dan mengeluarkan surat hamilik di bawah seksyen 18 dan hari ini Nakak Kediatau urung 34,091 lot sesiko orang mujur di Sukat tinggal wendur pengeluas 42,265 hektar atau ke 104,436 ekar sudah ngau dekat dipansut ke surat hak ngempu tanah di baru Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Cara ngajar ngau ngempiang nembiak sekolah bak rengat tumu cukup dikemerat laban sidaknya di tiang ngaunya di Ketuai Raban Bangsa Dudiari. Kaban Kunsil Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom madah penyulut sidak dari segi akademik ngau kurikulum ajak nak cukup. Mawan megandal pengerami anugerah servis penyulut tahun 2019 ngau hari pengajar tahun 2020 di Pelilih Julau seririah ngau juluk meri peransang ngau motivation ngagai pengatur pengajar ngau raban pengemeran mantuk nembiak sekolah berkenjing nyapai penyulut dalam mayu sukut. Nyajak lansap berita Banaria Kumarzela Sikai, madah ke dirimu dulu. Terima kasih.